Allah Ta'ala mengetahui isi hati hamba-Nya, dan Allah Ta'ala tahu di dalam hati kita. Tidak ada yang lebih memahami diri kita itu melainkan adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala lah yang lebih faham tentang diri kita. Kadang-kadang kita melakukan kesilapan, kita buat silap, kita buat dosa, dan kita rasa orang lain tak faham tentang diri kita. Tapi hakikatnya Allah Ta'ala itulah yang lebih memahami. Bila mana kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ditimpa musibah dan sebagainya, ingat, kembalilah kepada Allah dan mintalah kepada Allah. Irji'i ila Allah, kita kembali kepada Allah, kita minta kepada Allah, kita mohon keampunan kepada Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan di dalam Quran, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku memperkenankan segala doa hamba-Ku. Kalau hamba-Ku diminta kepada-Ku, aku akan memperkenankan doa dia. Ini janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang disebutkan di dalam Quranul Karim. Kemudian kebanyakannya kita ni tak banyak tahu tentang kelebihan berdoa. Dan kita anggap kelebihan berdoa itu adalah salah satu amalan yang remeh nak dibandingkan dengan amalan-amalan yang lain. Seperti macam salat, baca Quran, berzikir. Kadang-kadang kita tengok orang ni hanya angkat tangan dan memohon kepada Allah, kita rasa kita lagi hebat daripada dia. Sebab apa? Sebab setakat angkat tangan, semua orang pun boleh angkat tangan. Setakat minta doa, semua orang pun boleh doa. Cuba suruh try tengok sembahyang, puasa, tengok, dia pandang rendah. Sedangkan Nabi SAW bersabda, innallaha yuhibbul muhlihina fid du'a. Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala sayang kepada orang yang selalu berdoa kepada Allah. Jadi tanda Allah Ta'ala sayang kepada hamba itu, Allah Ta'ala bagi kita ni rajin minta kepada Allah, rajin berdoa. Walaupun sekecil-kecil perkara, kita tengok orang tu nak beli slip. Dan Nabi SAW bersabda lagi, laisa syai'un akrama 'ala Allahi minad doa. Tidak ada satu pun amalan mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah doa. Macam saya katakan tadi, nampak macam biasa, tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, amalan doa ni sungguh berharga, sungguh ada nilai di sisi Allah. Darjat dia tinggi di sisi Allah. Sebab apa? Sebab orang yang berdoa itu, dia menunjukkan antara seorang hamba, hubungan antara seorang hamba dengan Khalik. Kemudian seseorang yang berdoa kepada Allah, dia rasa diri dia banyak kekurangan, dia rasa diri dia banyak dosa. Lalu dia minta kepada Allah, tampung segala kekurangan yang dia ada, ampunkan segala dosa-dosa dia. Jadi kita seorang hamba ni kena bergantung dengan Tuhan. Kita bergantung dengan Tuhan tu setiap saat dan setiap detik. Bukan kita bergantung dengan Tuhan itu hanya pada masa-masa tertentu. Kata ulama sufi, hatta harakatina wa sakanatina. Segala gerak-geri diam kita itu ditakbir oleh Allah. Dan ahli sunnah wal jamaah berfahaman setiap benda yang berlaku itu, orang yang merasa angkuh, orang yang merasa hebat di atas muka dunia. Padahal kita bernafas pun dengan keizinannya. Kemudian ada orang tanya, dia kata, Pak Ustaz, saya ni dah 20 tahun saya buat amal ibadat. Selama 20 tahun tu, setiap kali solat, saya tak pernah tinggal doa, satu doa ni. Tetapi selama 20 tahun ni saya minta kepada Allah, doa ni Allah Ta'ala masih tak kabulkan. Saya heran sebab apa Pak Ustaz? Jadi kita tanya dia, kamu minta doa apa? Saya minta jadi kaya Pak Ustaz, tak kaya-kaya. 20 tahun ni saya minta jadi kaya, tak kaya. Saya teringin nak jadi macam Datuk Alif Syukri, Datuk Vida, dia teringin nak jadi macam tu. Jadi bila dia kata macam tu, kita tengok bagaimana Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia menerangkan soal rezeki, soal doa itu. Yang pertama, seseorang tu dia minta kepada Allah, Allah Ta'ala terus mustajabkan doa dia. Dia nak hidup senang, Allah Ta'ala bagi dia hidup senang. Dia nak bahagia, dia nak anak ramai, Tuhan bagi dia anak ramai. Terkadang sekali saja dia minta kepada Allah, Allah Ta'ala terus mustajabkan doa dia. Dan terkadang
seseorang hamba ni dia minta kepada Allah, Allah Ta'ala tangguh. Bukannya maksudnya tak dapat, Tuhan tangguh. Kalau tak dapat hari ni mungkin besok, kalau tak dapat besok mungkin bulan depan, kalau tak dapat bulan depan mungkin tahun depan. Jadi Tuhan tangguh. Tuhan nak tengok sama ada dia ni boleh sabar ataupun tidak sabar. Kalau dia tak dapat di atas muka dunia, dia akan dapat nikmat di hari akhirat nanti, nikmat yang lebih besar daripada apa yang dia minta. Tapi syaratnya dia kena bersabar. Ini yang nombor 2. Dan yang ketiga itu, bila mana dia minta kepada Allah, Allah Ta'ala bagi dia benda lain. Dia minta lain, tapi Tuhan bagi dia benda lain. Dan dia tak boleh terima keadaan itu. Contoh, dia minta sesuatu yang boleh mendatangkan kekayaan bagi diri dia. Tapi Allah Ta'ala bagi dia nikmat kesihatan. Sihat walafiat. Nikmat kesihatan yang Allah Ta'ala berikan dia, dia rasa dia tahu dia tu sihat. Dia boleh berjalan apa semua. Tapi dia tak sedar itu adalah salah satu pemberian yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Sebab apa? Sebab dia minta benda lain. Jadi setiap benda itu ada hikmahnya. Mungkin kita nampak, kalau kita mencari, kalau kita renung, maka kita akan nampak hikmah. Dan mungkin kita akan mendapat kesedaran pada satu masa nanti. Kalau kita tengok kawan-kawan yang sama bayar dengan dia, umur dah 60 dah, nak masuk 70. Kawan-kawan yang sama bayar dengan dia, macam-macam penyakit datang. Ada yang kena kencing manis, ada yang kena darah tinggi, ada yang kena penyakit gout, yang 3 serangkai sekalipun ada. Tapi yang dia ni alhamdulillah sihat walafiat. Boleh pergi ke masjid berlari, balik ke masjid pun berlari, pergi kedai beli ikan pun berlari. Semua berlari. Kita naik motor, naik kereta, dia berlari nak cerita kata nikmat kesihatan yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Maka kalau dia nampak nikmat kesihatan yang Allah Ta'ala berikan kepada dia, anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada dia, maka dia akan bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan tambah lagi nikmat kepada kita. Tetapi kebanyakannya manusia ni, Allah Ta'ala sendiri sebut di dalam Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sangat hamba ni yang bersyukur kepada aku. Sedangkan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita tu terlalu banyak. Ada seorang laki-laki, dia tunggu di tepi jalan nak pergi kerja waktu pagi. Bila dia tunggu di tepi jalan tu, di depan dia tu kereta lalu lalang. Saat dia tunggu di tepi jalan tu, rupanya tempat yang dia tunggu tu ada sarang semut. Semut tu gigit kaki dia. Dia tak boleh terima keadaan tu, dia punya marah. Dia kata pagi-pagi lagi dah nasib malang, dia punya beban. Lalu dia pijak semut tu, kemudian dia pindah ke tempat yang lain. Saat dia pindah ke tempat yang lain, tiba-tiba satu kereta datang terbabas di tempat yang dia duduk di awal-awal tadi. Kalaulah sarang semut tu tak ada, semut tu tak gigit kaki dia, agak-agak dia nak pindah tempat lain tak? Dia tak pindah. Yang dia pindah tu sebab dia kena gigit semut tu, pasal dia pindah. Jadi setelah dia melihat hikmah itu, maka dah tentu dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun macam itulah. Setiap ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, setiap musibah yang kita hadapi, maka ada hikmah di sebaliknya itu. Cuba kita renung tengok dalam kehidupan kita ni. Setiap masalah, setiap duka cita, setiap ujian, pasti akan datang kebahagiaan, insya-Allah. Kemudian ulama dia pesan kepada kita. Ulama kata, kita ni kena banyak berdoa kepada Allah, kena banyak minta kepada Allah. Ulama kata, la tas'alanna bani adama hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjab. Jangan engkau minta sesuatu hajat kepada manusia. Bukan tak boleh minta kepada manusia, boleh, tapi jangan terlalu kerap sangat. Wasalil ladzi abwabuhu la tuhjab, tetapi mintalah kepada Allah yang mana pintu dia sentiasa terbuka. Mintalah kepada Tuhan. Kita bangun pukul 3 pagi ke 4 pagi ke, Tuhan tu bukan tidur, minta kepada Allah. Allah Ta'ala dengar rintihan hati kita, dengar rintihan kita. Sekali-sekali kita duk dengar ceramahan, minta kepada Allah Ta'ala dalam hati. Minta supaya Allah Ta'ala mudahkan kita ni fahami ilmu agama.
memberikan kita ini sihat walafiat, kemudian memurahkan rezeki kita, bagi kita ni bahagia dunia akhirat. Minta kepada Allah Ta'ala. Walaupun kita tak sebut di lidah, tapi kita sebut dalam hati kita, Allah Ta'ala dengar rintihan hati itu. Jadi minta kepada Allah. Mintalah waktu bila pun, Allah Ta'ala akan dengar rintihan doa hamba-hambanya. Kemudian Allahu yaghdabu in tarakta su'alah, dan Allah Ta'ala tak suka kepada siapa-siapa yang tak nak berdoa kepada Allah. Allah Ta'ala tak berkenan perangai macam tu. Dia tak nak berdoa. Allah Ta'ala tak suka. Allah Ta'ala marah kepada orang yang tak nak berdoa. Orang tu sombong. Saya dah katakan tadi, dia berhajat kepada Allah setiap saat dan setiap detik. Dia bergantung kepada Tuhan. Rezeki yang dia dapat di atas muka dunia, harta kekayaan yang dia dapat di atas muka dunia, atas keizinan Tuhan, bukan keizinan diri dia. Dia hanyalah usaha, dan usaha itu bukanlah boleh memberikan kesan. Yang memberikan kesan itu adalah Allah. Yaktubu rizquhu wa amaluhu wa syakiyun aw sa'id. Waktu dia duduk dalam perut ibu, dia tak lahir lagi di atas muka dunia, malaikat catat berapa banyak amalan dia. Kemudian berapa banyak rezeki yang dia akan dapat di atas muka dunia. Apakah kesudahannya, bahagia ataupun celaka, telah dicatat oleh para malaikat. Jadi rezeki yang apa yang kita dapat di atas muka dunia ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma hanyalah seberkas usaha yang tidak boleh memberikan kesan apa-apa pun yang kita lakukan di atas muka dunia sekarang ni. Jadi kita nak sombong lagi kalau kita ni tak nak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun manusia itu dia lebih suka kalau orang tak minta dekat dia. Betul? Manusia lebih suka pada orang yang tak minta dekat dia. Kalau kita selalu minta dekat kawan kita, dia tak suka, dia tak berkenan. Lama-lama dia tak berkenan. Mula-mula tak apalah, tapi lama-lama kerap sangat kita minta, dia tak suka. Itu sifat manusia. Contoh, motor kita rosak. Kita pergilah rumah kawan kita si Mat ni. Pergi rumah si Mat, beritahu dekat dia, ni aku ada hal sikit, ada masalah. Motor aku rosak, aku tak boleh nak pergi kerja. Jadi aku nak pinjamlah motor kat engkau. Dia kata, alah setakat pinjam motor apalah sangat. Aku ni ada Broza, ada kereta, ada lori, apa masalah. Setakat motor ya pun, masuk dia dulu. Ni ada kopi, ada roti canai, nasi goreng, makan dulu. Sekejap lagi, ambil lah. Mana yang kamu nak pinjam, ambil. Kita pun makan apa semua. Dah lah bagi kita pinjam. Jamu lagi kita makan. Besok hari kedua kita datang, dia jamu lagi kita makan, dia bagi kita pinjam. Masuk hari ketiga, masuk hari keempat, kita datang rumah dia, kita bagi salam. Assalamualaikum. Dia dengar kita bagi salam saja. Dalam hati dia tak sedap lah. Dia ni tak ada kerja lain lah. Datang rumah aku nak menghabiskan harta benda aku, nak merosak dah lah. Motor minyak tak isi, lampu rosak tak repair. Dia macam-macam. Jadi ini manusia. Manusia ni dia lebih suka kalau orang tak minta dekat dia. Tapi adapun Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita tak minta kepada Allah, Allah Taala tak berkenan. Allah Taala tak suka. Allah Taala lebih cinta kepada orang yang selalu minta kepada dia. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kita ni berhajat kepada Allah. Minta. Itu adalah salah satu hubungan ataupun mahabbah, kasih sayang seseorang hamba itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini disarankan oleh ulama, perbanyakkan berdoa, perbanyakkan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian waktu-waktu yang mustajab di dalam berdoa, saya nak kongsikan sedikit. Antara waktu-waktu yang mustajab di dalam berdoa, ketika mana saat turunnya hujan. Kata Imam Syafi'i, waktu hujan turun itu adalah waktu yang mustajab di dalam berdoa. Jangan lepaskan peluang. Waktu hujan turun tu, minta kepada Allah. Tapi kita ni, bila hujan turun, kita marah hujan. Sebab apa kita marah hujan? Sebab kita nak buat kerja tak boleh, nak main bola tak boleh, nak pergi lakukan aktiviti apa-apa pun tak boleh. Sebab hujan, kita marah hujan. Angin kuat sikit, kita kata angin tak betul. Macam-macam lah kita. Padahal waktu hujan turun itu waktu yang mustajab, minta kepada Allah.
Satunya turunnya rahmat Allah, hujan tu turun. Kemudian pula waktu tu waktu yang mustajab. Jadi jangan kita lepaskan pulang waktu itu. Kemudian antara waktu yang mustajab lagi di dalam berdoa, ketika hari Jumaat. Hari Jumaat, selain daripada kita baca Yasin malam Jumaat, selain daripada kita baca suratul Kahfi, kemudian kita banyak berselawat kepada Nabi SAW pada hari Jumaat, ada waktu yang mustajab. Bila waktu yang mustajab pada hari Jumaat itu? Ketika mana Tok Khatib sedang berkhutbah. Tok Khatib dia sedang berkhutbah, kemudian dia duduk pada khutbah yang pertama. Kalau selalu kita perasan, Tok Khatib bila kita tengok dia tengah khutbah, kemudian dia duduk. Sekejap lagi dia naik balik. Waktu dia duduk yang pertama tu khutbah yang pertama. Waktu dia naik balik itu khutbah yang kedua. Bila dia duduk saja khutbah yang pertama, kita ni jangan lepaskan pulang, minta doa kepada Allah. Mohon kepada Allah. Minta kepada Allah. Kerana waktu itu waktu yang mustajab. Jangan lepaskan peluang. Kalau kita minta kepada Allah Ta'ala pada saat itu, doa kita tu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi waktu tu sekejap saja. Waktu tu dah akan habis bila mana Tok Khatib berdiri pada khutbah yang kedua, waktu tu akan habis. Jadi jangan lepaskan peluang pada waktu itu. Kemudian orang perempuan, dia sebenarnya boleh dapat juga waktu mustajab. Orang perempuan dia boleh dapat waktu yang mustajab pada hari Jumaat kalau dia inginkan, walaupun dia tak pergi sembahyang Jumaat. Kadang-kadang orang perempuan ni petikai, apa Pak Ustaz, saya ni tak pergi sembahyang Jumaat, macam mana nak dapat doa yang mustajab? Sebenarnya pahala Jumaat pun dia boleh dapat. Macam mana dia dapat pahala Jumaat? Dia kena buat khidmat untuk orang yang solat. Contoh, suami dia ataupun anak dia pergi solat Jumaat. Dia hidangkan untuk suami dia, dia masakkan untuk suami dia sedap-sedap, dia hidangkan untuk suami dia balik, anak dia balik, makan apa yang dia hidangkan tu, maka dia akan dapat pahala. Ni kalau kita nak dapat. Tiba-tiba ada seorang muslimat tu dia tanya, Pak Ustaz, dia kata, saya ni dah letih dah. Setiap kali suami saya ni pergi solat Jumaat, bila habis solat Jumaat, dia bukan nak masak bukan nak makan dekat rumah. Penat saya masak dekat rumah, dia bukan nak balik makan kat rumah. Habis dia balik makan kat mana? Dia makan kat kedai mamak. Mamak dia dapat pahala. Itu pun kena pandai jugalah. Kita ni kena mainkan peranan juga. Kemudian wanita dia boleh dapat waktu yang mustajab, iaitulah carilah pada saat akhir selepas solat asar. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada saat itu, insya-Allah Allah Taala akan perkenankan doa yang kita minta kepada Allah. Kemudian orang-orang yang mustajab di dalam berdoa. Siapakah orang-orang yang mustajab di dalam berdoa itu? Antara orang-orang yang mustajab di dalam berdoa, iaitulah seorang anak yang berbakti kepada ibunya. Kalau dia berbakti kepada mak, dia ada mak, dia ada ayah, mak dia sakit, dia jaga mak dia dengan penuh kasih sayang. Walaupun dia dah ada anak, walaupun dia ada cucu, tapi dia jaga mak dia dengan penuh rasa cinta, dengan penuh rasa hormat. Allah Ta'ala akan bagi kepada dia kelebihan doa yang mustajab. Kita lihat kisah Uwais bin Qarni. Uwais bin Qarni dia hidup zaman Nabi. Nabi SAW hidup, Uwais bin Qarni pun hidup. Tapi dia tak sempat bertemu dengan Nabi. Maka dia tak dipanggil sebagai sahabat, dia dipanggil sebagai tabi'in. Ini Uwais. Bukan dia tak nak pergi bertemu dengan Nabi, dia nak pergi bertemu dengan Nabi. Bila dia sampai ke Madinah, kebetulan Nabi SAW tak ada. Kemudian mak dia ni lumpuh, dia nak jaga mak dia, dia terpaksa balik ke Yaman. Jadi Uwais ni duduk di Yaman. Sampailah Nabi SAW wafat, dia tak pernah bertemu dengan Nabi, tapi Nabi SAW pernah menceritakan tentang Uwais ni. Uwais ni doa dia sangat mustajab. Dia ni ada penyakit putih-putih di tubuh badan. Lalu dia minta kepada Allah, dia doa kepada Allah supaya Allah Ta'ala hilangkan segala penyakit di tubuh badan dia. Allah Ta'ala hilangkan, cuma hanya tinggal sebesar dirham di tapak tangan penyakit putih dia tu.
Penyakit sopak ke apa, tak tahu. Kemudian orang tanya, kenapa tak hilangkan pula penyakit yang ada di tapak tangan ni? Dia kata, aku tak nak hilangkan penyakit ni. Supaya aku nak kenang bahawa dulu ni aku sakit, Allah Ta'ala sembuhkan aku. Supaya nak lahir rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mak dia lumpuh, tak boleh berjalan. Orang susah, orang miskin. Satu hari, mak dia kata, "Wai Uwais, mak teringin sangat nak menunaikan haji." Lalu Uwais bin Qarni kata, "Baiklah mak, saya akan bawa mak pergi menunaikan haji." Dia tak tolak permintaan mak dia. Pada dia tahu, daripada Yaman ke Mekah zaman dulu bukannya dekat, bukannya ada kenderaan macam kita. Lagi pula mak dia tu lumpuh, tak boleh nak berjalan, dia orang miskin. Kenderaan pun tak ada. Jangan kata kuda, unta pun tak ada. Orang susah. Lagi pula nak pergi daripada Yaman ke Mekah tu bekalan nak kena bawa banyak. Tapi dia tak tolak permintaan mak dia. Dia kata, saya akan bawa mak pergi menunaikan haji. Lalu dia beli anak lembu. Dia beli anak lembu, dia buat kandang di atas bukit. Setiap pagi dia akan dukung anak lembu tu turun. Dan setiap petang dia akan dukung anak lembu tu bawa masuk dalam kandang. Itulah rutin harian dia. Setiap pagi dia akan bawa turun lembu dan petang dia akan dukung. Sehingga kan orang kampung kata Uwais bin Qarni ni gila kah? Dukung anak lembu setiap petang. Kandang boleh buat dekat bawah, yang dia pergi buat kat atas puncak gunung tu dah. Kenapa? Tak kesusahkan dia. Lalu kata, bila saat musim haji, orang kampung mula sedar. Oh, yang Uwais dia dukung anak lembu setiap petang itu adalah salah satu latihan rupanya. Bila masuk musim haji, dia tekad bawa mak dia pergi menunaikan haji dengan cara apa? Dengan cara dia dukung mak dia. Daripada Yaman ke Mekah. Ni hebatnya Uwais bin Qarni. Itu sebablah Allah Ta'ala mengurniakan kepada Uwais bin Qarni doa yang sangat mustajab. Ada orang bertanya kepada seorang syekh. Dia kata, saya ni bawa mak saya pergi umrah, saya dukung mak saya bawa mak saya ni tawaf apa semua. Adakah segala jasa kebaikan mak saya, bela saya dulu, terbalas dengan apa yang saya lakukan? Saya dukung mak saya yang susah payah, saya keluarkan duit dan sebagainya. Adakah terbalas? Lalu syekh tu kata, setitis air susu yang kamu minum itu pun masih belum terbalas. Setitis air susu yang mak kamu bagi kamu minum tu, dekat kamu tu, masih belum terbalas, apatah lagi jasa-jasa kebaikan yang lain. Jadi seorang lelaki ni dia kalah dengan mak dia. Jadi contohilah Uwais. Jadilah seperti Uwais. Kalau kita ni nak doa kita tu diterima oleh Allah, berbaktilah kepada mak dan ayah. Uwais ni orang susah. Saya nak sebutkan sikit berkenaan dengan Uwais ni. Ada satu kisah yang mana Uwais ni dia pernah cari makanan di tempat pembuangan sampah. Saat dia cari makanan di tempat pembuangan sampah tu, dia tengok ada seekor anjing. Anjing pun cari makan di tempat yang sama. Kemudian bila dia tengok anjing tu, kita tak sampai tahap tu, kita ni senang. Setakat kita ni nak makan nasi Arab sehari 5 kali pun tak ada masalah. Tak pernah lagi sampai satu tahap susah-susah kita ni cari makanan di tempat pembuangan sampah. Tak. Uwais macam tu. Dia cari makanan di tempat pembuangan sampah, dia tengok anjing, lalu dia kata dekat anjing tu, wahai anjing, sekiranya aku lepas melalui titian sirat, aku lepas di padang mahsyar, disoal oleh Allah Ta'ala di padang mahsyar, maka aku lebih mulia daripada engkau, engkau lebih hina daripada aku. Tapi sekiranya aku tidak lepas dihisap oleh Allah, tidak lepas melalui titian sirat, maka engkau lebih mulia daripada aku lebih hina daripada engkau. Ini kata Uwais bin Qarni. Walaupun dia ni rajin ibadat, taat kepada mak ayah, seorang yang gemar melakukan kebaikan, tapi dia masih takut untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala di Yaumul Mahsyar. Ada satu kisah yang diceritakan oleh Tuan Guru Haji Soleh Sik Kedah, arwah yarham. Dia ada bawa orang pergi buat umrah.
Dia setiap tahun dia akan bawa orang pergi umrah. Ada satu tahun tu ada seorang ustaz ni ikut dia. Dalam perjalanan pergi tu alhamdulillah sihat wafiat, duduk di hotel Mekah pun sihat. Boleh bergelak ketawa ustaz ni. Kemudian bila azan zuhur berkumandang nak masuk dalam Masjidil Haram, saat dia keluar daripada hotel tu, tiba-tiba badan dia ni jadi lemah, jatuh sakit, tak boleh nak masuk dalam Masjidil Haram. Yang peliknya bila dia duduk di hotel sihat, nak masuk dalam Masjidil Haram macam-macam sakit datang. Sampai kesudah dia tak boleh masuk dalam Masjidil Haram. Kemudian jemaah lain ni nak pergi dengan jemaah lain. Takkan nak duduk di Mekah ya, nak pergi ziarah Nabi pula di Madinah. Dia pun terpaksa lah pergi, bukannya buat haji umrah. Haji tak apalah lama, umrah ni sekejap lah. Terpaksa pergi ke Madinah. Dalam perjalanan ustaz ni sihat wafiat alhamdulillah. Duduk di hotel Madinah pun sihat, boleh bergelak ketawa. Kemudian bila nak solat, bila azan zuhur berkumandang, azan berkumandang di Madinah, nak masuk ke Masjid Nabawi tu tak boleh. Sama juga apa yang berlaku di Masjidil Haram. Jadi sampai kesudah dia tak boleh masuk dalam Masjidil Haram dan dia tak boleh masuk dalam Masjid Nabawi. Kemudian dia kata dekat Tok Guru, dia kata, Tok Guru, saya tahu dah sebab apa Allah Ta'ala tak izinkan saya masuk dalam Masjidil Haram, tak izinkan saya masuk dalam Masjid Nabawi. Hati saya kuat mengatakan, disebabkan dosa inilah yang Allah Ta'ala tak izinkan saya. Apa dia? Waktu saya muda-muda ni saya nakal. Apa yang saya tak buat? Sampai ke satu tahap saya pernah dahaka dekat mak saya. Mak saya dah meninggal lama dah. Saya dahaka dekat mak saya. Saya ingat lagi waktu saya muda-muda, saya pernah dahaka dekat mak saya. Saya sepak mak saya sampai mak saya tu jatuh terguling. Dia pernah tendang mak dia. Jadi disebabkan itulah Allah Ta'ala tak izinkan saya masuk dalam Masjidil Haram, masuk dalam Masjid Nabawi. Itu jaga-jaga. Kena taat kepada mak ayah, kena hormat kepada mak ayah. Sebab apa? Sebab antara seseorang itu dia mendapat kelebihan doa yang mustajab, iaitulah berbakti kepada mak dan ayah dia. Ini mak dan ayah ni dia cukup sayang kepada anak. Tapi kadang-kadang kita ni tak nampak. Kita tahu mak ayah ni sayang kita. Ada satu syair yang mana seorang anak ni dia ditawar oleh kawan dia. Kawan dia kata, dia tengah lepak dengan kawan dia. Kawan dia kata, kalau kamu boleh bunuh mak kamu, kamu ambil jantung mak kamu bawa datang dekat sini, aku akan bagi kamu hadiah sekian-sekian. Lalu budak dia tak fikir panjang. Dia terus balik ke rumah mak dia. Kebetulan mak dia tu ada di dapur. Dia nampak pisau di atas meja. Tanpa dia fikir panjang, dia ambil pisau tu dan dia tikam mak dia. Bila dia tikam mak dia, dia belah dada mak dia, dia ambil jantung mak dia. Kemudian dia terus keluar. Saat dia keluar daripada rumah tu, kaki dia tu tersadung, jatuh berguling. Kemudian jantung yang dia pegang tu, jantung mak dia yang dia pegang tu pun jatuh juga, bergeser dengan tanah. Kemudian pada saat itu, jantung mak dia tu bercakap. Jantung mak dia tu berkata, dia kata, wahai anak, engkau tak apa-apa kah? Engkau okey kah? Waktu tu dia mula sedar. Dia kata, aku dah buat satu kesilapan yang cukup besar. Aku bunuh mak aku. Aku ambil jantung mak aku. Tengok aku jatuh. Mak aku siap tanya lagi, anak, kamu tak apa-apa kah? Kamu okey kah? Kamu tak ada masalah kah? Dia rasa menyesal. Kemudian dia nak tebus balik segala kesilapan yang dia buat. Dia ambil pisau yang dia tikam mak dia tu. Lalu dia nak tikam diri dia sebagai tanda tebus kesalahan yang dia buat dekat mak dia. Saat dia nak tikam diri dia tu, lalu jantung mak dia tu berkata lagi sekali. Jantung mak dia tu kata, wahai anak, jangan tikam aku pada kali yang kedua. Cukuplah kau tikam aku pada kali yang pertama, jangan kau tikam aku pada kali yang kedua. Maksudnya apa? Hati anak tu serupa macam hati mak.
Nak cerita kata sayangnya mak kepada seseorang anak dia tu. Cintanya mak, walaupun ribuan manusia mengkeji anak dia, mencaci anak dia, menghina anak dia, si ibu ni tetap menyayangi anak dia dan selalu bersangka baik terhadap anak dia. Jadi ini, kita jangan derhaka dengan mak dan ayah kita. Ini di antara orang-orang yang mustajab di dalam berdoa. Kemudian orang yang berpuasa, itu pun orang yang mustajab dalam berdoa. Kalau kita tengok orang tu puasa, jangan lepas dia, lepas soto, lepas tu bakso pula, lepas bakso nasi goreng, nasi kat kampung. Kawan tu aduh tak tahan. Kita macam tu. Padahal kalau kita jumpa orang puasa, suruh dia doakan kepada kita. Doa dia mustajab. Kemudian yang terakhir, iaitulah orang yang berbakti untuk kita. Minta dia doakan, jamu dia makan, layan dia dengan elok, layan dia dengan baik. Bagi kita kita sebagai tuan rumah, kita kena jadikan tetamu tu bagaikan raja. Bagi kita seorang tetamu, kita kena jadikan diri kita ni sebagai mayat. Senyap saja, jangan minta macam-macam pula dah. Jadi kita sebagai tuan rumah, layan dia dengan elok, layan dia dengan baik, suruh dia doakan kepada kita. Dan kita kena ingat, Allah Ta'ala turunkan rahmat, Allah Ta'ala bagi doa yang mustajab untuk orang yang musafir. Ni kita tidak. Orang datang rumah kita, adik-beradik datang ke rumah kita, kawan tu baru duduk tak panas punggung lagi dah tanya, kamu bila nak balik? Orang boleh cakap macam tu lah. Hang bila nak balik yang ni? Ayak pun tak jamu ni, dah kata macam tu. Jadi macam mana kita nak dapat mustajab doa kita, nak dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan perangai kita macam tu. Jadi saya rasa cukup kot. Sekarang itu saja. Yang baik daripada Allah, yang buruk daripada saya sendiri. Jadi kita akhiri dengan doa, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memahami, memberikan kita kefahaman di dalam ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma harimna lazzata ma'asiyatik warzuqna lazzata ta'atik. Ya Allah, Tuhan kami, haramkan kami rasa lazat melakukan maksiat kepadamu, kurniakan kami kelazatan melakukan amal ibadat ketaatan kepadamu. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selesai.